guru besar kita. Dan yang kedua slide e-book, buku pengurusan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kepada semua guru dan AKP Sekolah Kebangsaan Seri Negeri ke mesyuarat pertama pengurusan mesyuarat guru kali pertama 2021 yang sepatutnya kita jalankan pada ketetapan awal pada 20 Januari, iaitu hari pertama pembukaan sekolah, tapi oleh kerana terdapat kekangan COVID-19 ni, mesyuarat terpaksa ditunda ke tarikh hari ini. Seperti yang tuan-tuan sedia maklum sebelum ni, mesyuarat guru kita kali pertama selalunya akan dikendalikan oleh tuan guru besar. Tapi oleh kerana Seri Negeri tahun ni dapat perubahan jawatan tuan guru besar kita yang telah ditukarkan, dipindahkan ke PPD Langkawi atas keperluan penjawatan. Okay. Tuan guru besar kita menjawat jawatan PPD Pengurusan Sekolah Menengah. Okay, PPD Pengurusan Sekolah Menengah di PPD Langkawi. Manakala bagi pengganti tuan guru besar kita masih belum diketahui. Sehingga hari ini saya masih belum dengar apa-apa urah. Tapi insyaAllah dalam masa terdekat ni lah akan ada pengganti, sebab Seri Negeri ni dia bukan macam sekolah lain, dia perlu ada pengganti tuan guru besar dengan segera sebab sekolah besar. Okey, jadi hari ini, mesyuarat hari ini kita teruskan dengan mesyuarat kita. Tuan-tuan nampak semua slide lah? Ada yang tak nampak? Kalau ada tak nampak, tolong mesej bagi tahu. Ustaz Muzani akan buat apa yang betul supaya tuan-tuan nampak lah. Okey. Selamat datang ke sesi persekolahan 2021. Yang sepatutnya kita adakan secara fizikal, tetapi sekolah terpaksa ditunda ke tarikh yang tak tahu lagi bila, dan sekarang kita tengah menjalankan sesi PDPR. Okey. Okey, untuk slide yang pertama kita tengok ini slide ni disediakan oleh tuan guru besar kita lah, bekas mantan guru besar kita, iaitu tuan Razali bin Said. Mak Razali bin Said. Okey, yang keluar guru kita lah Fatimah Syam, Juliana, Mazhat, Mimi Juana, Muhammad Lutfi, Muhammad Bashir, Fakri, Syafur Reza, Noh Hidayu, Nur Syaidatil, Siti Nazira, Izan dan Puan Haslina. Cikgu Haslina ni bersara lah. Okey, terdapat itu sekolah-sekolah yang mereka pi lah. Okey, banyak kan sekolah belah Kedah Utara lah. Kedah Utara lah. Okey. Kebanyakan ya. Okey, yang seterusnya yang masuk, okey, iaitu Cikgu Anis Najwan, Cikgu Hashimah, Muhammad Ashraf, Muhammad Syafiq, Muhammad Akmal, Najibah, Nizamul Khair, Nur Hidayah, Nurul Azizah, Siti Aminah, Siti Fatimah, Supiah dan Wan Suhaimi. Saya tak dapat pastikan sama ada cikgu-cikgu ni ada kat dalam meeting ni. Sekejap Ustaz Muzani akan tengoklah nama seorang-seorang ada tak, akan buat catatan lah Ustaz Muzani ya. Okey, untuk sebagai evidence kata mesyuarat kita pada hari ini. Nanti tuan guru besar masuk, tuan guru besar baru masuk, saya tak pasti siapa style kerja tuan guru besar baru, tapi saya dah ada catatan lah tentang mesyuarat ini. Okey. Okey, terima kasih untuk segala yang berlaku sepanjang tahun 2020, terutama dalam aktiviti kurikulum, HEM, co-kurikulum dan sebagainya lah. Okey. Pemulihan JKOF, okey, Prasekolah Surau 5 Bintang, PSS Nilam, HEM, RMT-nya dengan PRS Cemerlang. Lepas tu co-kurikulum Kejora, okey, kita dan buat tahun lepas. Okey, bola jaring, balapan dan padang, kebangsaan, kita ada peringkat kebangsaan, negeri dan daerah lah untuk pengetahuan guru-guru baru lah. Okey, seterusnya MGDS, PIBK,
jamuan akhir tahun dan majlis persaraan Cikgu Aslina yang kita telah adakan di hotel apa? Apa nama hotel tu? Gosen. Gosen. Okey. Hotel tutup lama, lupa habis nama hotel. Okey, pesanan pihak atasan. Okey, mesyuarat pengurusan di PPD 12/01/2021. Okey, fokus gerak kerja. Okey, melangkah ke hadapan pendekatan sasaran mikro, bidang tumpuan dan sebagainya. SOP pembukaan semua sekolah. Ini insya-Allah kalau sekolah buka nanti kita akan ambil kira perkara-perkara ni lah, persiapan fizikal, kelas, tingkap, bilik khas, tandas, kerusi, meja dan aset sekolah. Kita dah sedia maklum semua guru kelas boleh bertindak daripada sekarang walaupun sekolah masih belum lagi dibuka. Guru-guru kelas berkenaan bolehlah untuk datang ke sekolah secara bergiliran, jangan main sontak ramai-ramai lah. Okay, boleh buat persiapan kelas sedikit demi sedikit supaya bila dapat tarikh buka sekolah nanti kita tak kalut dah. Okey, perancangan strategi 2019 hingga 2021 masih lagi dipakai sehingga tahun ni lah. Nanti untuk tahun 2022 kita akan sediakan lain pula. Okey, buku persediaan mengajar IPS semua dah dapat, buku atau fail mengikut tempahan pada tahun lepas. Guru baru semua kita bagi fail lah. Okey, sebab tak termasuk dalam tempahan buku lah. Kita bagi fail. Okey. Kontrak kebersihan keselamatan masih di kontrak yang sama lah. Belum ada tender baru lah. Kita masih dapat tender yang sama. Kawasan sekolah, padang, longkang, sudut, laluan bersih dan kondusif. Ini pesanan pihak atasan lah. Okay. Kita masih sesi pesanan masih belum dibuka, jadi kita bolehlah bersedia dengan yang sepatutnya, terutama guru-guru kelas. Untuk meja ataupun kerusi yang tak cukup tu boleh maklumkan kepada pihak pentadbir. Okey, budaya buka sekolah. Okey, taklimat guru secara maya. Okey, mesyuarat guru. Ini kita tak dapat jalankan penempatan tahun 1, hari pertama sekolah. Program bacaan Yasin. Okey, mesyuarat jentera kurikulum. Ini semua kita tak dapat jalankan. Okey, untuk tarikh-tarikh yang diberikan. Okey, tapi untuk mesyuarat, lepas mesyuarat guru ni kita akan adakan mesyuarat kurikulum, mesyuarat HEM dan mesyuarat kurikulum yang akan tarikh yang akan saya bagi tahu nantilah dalam mesyuarat ini lah. Okey, persediaan buka sekolah 2021. Okey, bekalan air, elektrik, meja, kerusi, buku teks. Okey, ini pentinglah buku teks lah. Okay, saya harap buku teks semua dah clear. Guru kelas yang bermasalah tentang buku teks, ada waris bagi tahu apa semua, tolong maklumkan kepada pihak ataupun kepada Cikgu Zainul berkenaan buku teks ataupun PKM. Okey, kesediaan bilik. Ini tanggungjawab guru kelas lah. Okey, surau, stor sukan, padang dan kantin. Okey, pengurusan kebersihan, keselamatan, kesejahteraan sekolah dan pintu pagar sekolah. Okey, pemantauan PPD sepatutnya pada 20 bulan 1 itu dia mai juga untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan. PPD mai juga pada tarikh ni walaupun sesi sekolahan tak dibuka. Okey, penjumpaan waris kita tak dapat jalankan lah. Okey, seterusnya. Okey, misi moto. Okey, sepakat menuju pesada go for quality. Ini untuk pengetahuan guru baru lah. Okey, dan kita kan Seri Negeri. Okey, ini istilah merah ni, kita kan Seri Negeri ni memang kita terapkan dalam kita punya segala tindak kerja lah, kita sepakat. Okey, bila orang kata apa, kita kan Seri Negeri. Okey, jadi tolong pegang kata-kata hikmat ni lah untuk sebarang kerja yang kita buat. Maksudnya kita bersepakat nak buat apa pun, kita berpakat lah ataupun bertindak secara berkumpulan ramai-ramai. Kita tak buat secara individu. Okey, seterusnya prinsip kerja SKSN. Okey, sepakat ni kita ambil singkatan daripada perkataan-perkataan ni lah, iaitu sepasukan, excellent, pengetahuan, azam, kesungguhan, arif dan target. Okey, menjadi akronim dia sepakat. Tagline kita, ini kita start daripada 2016
Masa saya masuk ni dah ada tagline ni dah, iaitu go for quality. Buat apa pun mesti ada quality lah. Cikgu-cikgu lama tahulah bila tagline ni dimulakan, tapi dia tulis sini tagline 2016. Maksud dia start 2016 kot tagline ni. Okey, tema mengupayakan organisasi, membina komitmen dan penerapan nilai. Okey, mengupayakan organisasi ni maksudnya kita akan gambling semua dari pentadbir, MLT dan para guru. MLT ni maksudnya middle leader team yang terdiri daripada ketua-ketua panitia lah untuk pengetahuan cikgu-cikgu yang tak ada kelas, tak ada sekolah TS25 tu. Okay, bila masuk Seri Negeri ni kita merupakan sekolah TS25. MLT memainkan peranan yang penting. Okey, menggerak segala apa yang terdapat dalam TS25. TS25 ni macam cikgu-cikgu tahu, dia senang kata, apa orang kata TS25 ni ialah PDPC abad 21. Okey, PDPC abad 21. Okey, mengajak cara PDPC abad 21 lah. Okey. Jadi membina komitmen. Okey, kita bagi komitmen yang tinggilah untuk apa-apa yang kita buat kat sekolah ni, kita bagi komitmen yang tinggi. Kita turut serta. Okey. Kalau kita ada apa-apa, orang kata apa, kekangan pun kita akan cuba sedaya upaya untuk bina komitmen kita untuk Seri Negeri. Okey. Lepas tu penerapan nilai-nilai murni ya, dalam perkhidmatan awam pun ada nilai-nilai murni dia, terutama dari segi integriti. Okey. Lah ni banyak cakap tentang integriti. Bila buat PDPR berkaitan dengan integriti. Jadi kita sebagai guru kita buat sehabis baiklah untuk mengajak secara PDPR ni. Kita tahu media masa sekarang ni banyak, terutama media masa yang biasa-biasa ni lah, seperti WhatsApp, Facebook, banyak orang komplain pasal guru buat PDPR ni. Jadi kita buat sehabis baik, kalau mereka nak kata apa pun, tu terpulanglah pada individu pendapat masing-masing. Kalau orang kata apa pun, kita sabar. Jadi kita buat apa yang tugas kita sebagai guru yang termampu. Okey, mengupayakan organisasi maksudnya mementingkan semangat kerja berpasukan, keberadaan guru dan staf dalam setiap program sekolah. Ini perhimpunan, mesyuarat, talimat. Macam hari ini kita buat talimat, kita terlibat sebanyak mungkin, baca ayasi, motivasi dan sebagainya. Menjiwai tugas dan komitmen dalam organisasi. Jika ada urusan rasmi ataupun kecemasan, ambil peranan sebelum program berlangsung. Okey, macam contoh jika ada hal kecemasan boleh beritahu nanti tuan guru besar lah ataupun para pentadbir atas sebab ketidakhadiran. Bagi tahu. At least pentadbir tahu ke mana hala tuju tuan-tuan dan perempuan. Okey, ini terutama bila datang ke sekolah nanti ataupun sekarang tuan-tuan berada dalam orang panggil zon ataupun kawasan bekerja ni. Maksudnya kalau tuan-tuan tugas kat Langkawi kena ada kat Langkawi. Kalau berlaku apa-apa di luar, itu adalah menjadi tanggungjawab tuan-tuan dan perempuan sendirilah kalau tak maklum kepada pentadbir lah. Okey. Waktu PDPR ni, contoh kalau ada kecemasan, macam tuan-tuan tahu sebelum ni, kalau terpaksa keluar, mesti ada surat polis dan kalau nak kena ambil cuti lah. Okey. Boleh faham nak tu? Ini sebagai orang kata apa, backup kita lah untuk kalau jadi apa-apa tengah jalan lagi. Kita na'udzubillah min zalik lah, tak minta apa-apa, tapi ini sebagai backup kita lah. Okey, ketidakhadiran mesti melalui tuan guru besar. Okey. Sekarang ni kami para pentadbir lah yang mengambil alih tugas sementara untuk sebarang urusan. Kalau tuan-tuan nak ambil cuti ke apa, terpaksa keluar, sila isi surat lah, kata ambil CRK ke apa ke, kalau terpaksa keluar lah. Okey, urusan rasmi ada dokumen dan bukti. Okey, mesti tepat membina komitmen. Yang kedua iaitu mesti tepat perkara berkaitan data, sentiasa positif dan beri terbaik dalam kerja, mencari idea baru untuk kejayaan murid, mencabar keupayaan diri. Ini apa, kita berada di luar zon selesa. Okey, mencabar keupayaan diri ni maksudnya kita cuba satu benda-benda baru lah. Kita keluar daripada zon selesa kita.
Okey, sendiri dalam mencapai visi dan misi organisasi, mewujudkan budaya saing ke arah kejayaan. Okey, persaingan sihat. Okey, penerapan nilai, sabar, ikhlas dan integriti. Ini penting yang integriti yang saya kata ni lah. Nilai integriti. Okey, transformasi sekolah hala 7 2021, transformasi akademik, transformasi HEM, transformasi kurikulum dan transformasi identiti sekolah. Okey, kita akan transform tahun lepas 2020 kita telah bina orang kata apa, pengetahuan kepada guru-guru kita tentang apa itu TN25. Tahun ni kita nak pula bina lah kita punya akademik, kurikulum dan identiti sekolah kita. Okey, transformasi akademik, memantapkan transformasi sekolah, lonjak prestasi akademik. Okey, PBD kita. Okey, sekarang insya-Allah dalam pengetahuan pentadbir lah, insya-Allah UPSR mungkin dilandaikan secara berperingkat lah nanti. Okay, takkan dengan pendek kata takkan ada dah UPSR, tapi dia buat PBD lah kot, sepenuhnya PBD. Jadi kalau PBD sepenuhnya, kalau ada UPSR pun kita buat secara yang terbaik untuk UPSR. Kalau tak ada pun kita buat yang terbaik untuk PBD supaya murid kita dapat masuk ke sekolah-sekolah berprestasi tinggi lah. Okey, sekolah transformasi 2025, fokus pembelajaran abad ke-21 dan membudayakan amalan PLC. Okey, jadi kita akan buat sebaik mungkin lah. Transformasi sasiah, ini berkaitan dengan HEM, memantapkan disiplin pelajar, meningkatkan peratus kehadiran pelajar, penambahbaikan SSDM. Okey, SSDM ni sistem sasiah diri murid lah untuk guru yang baru lah. Okey, mewujudkan budaya hormat, menghormati, kasih sayang dan kegembiraan. Okey, untuk pengetahuan guru yang baru masuk ke negeri, kita ada seramai kurang lebih 4 orang guru interim lah. Ini guru interim ni guru yang depa dulu orang panggil guru KDC. Okey, kursus dalam cuti. Tapi guru interim tahun ni dia sangkut dengan COVID ni, depa tak dapat jalankan KDC ya, kursus dalam cuti. Kita ada seramai 4 orang guru interim. Okey, transformasi co-curriculum. Juara bola jaring, ini kita dah juara. Bola sepak pun kita juara. Bola baling, kita naik juara. Balapan dan padang. Podium projek 3.0. Ini kalau jalankan nanti. Fokus menjadi murid co-curriculum School of Ethics. Okey, pengurusan badan uniform, 5 calon anugerah peringkat negeri dan sudut ikon pelajar. Kita akan buat satu sudut. Kita akan letakkanlah gambar murid-murid yang berjaya dalam kita punya aktiviti. Okey, transformasi identiti sekolah, memperkenalkan kebitaraan sekolah. Okey, kalau orang tanya apa itu kebitaraan sekolah kita, inilah, iaitu kebudayaan. Kita buat gamelan apa semua tu, bola sepak, bola jaring, to sport dan SVG. Student group, student voice group lah. Ini tuan guru tersilap ni. Student Voice Group, SVG. Okey, maksud dia Student Voice Group ni untuk guru-guru baru lah. Okey, kalau sebarang aktiviti ataupun ada lawatan dari pihak luar, sebelum ni cikgu-cikgu yang kendalikan lawatan tersebut, tapi melalui Student Voice Group ni pelajar yang handle lawatan tersebut. Contoh macam jadi pengacara, macam jadi pembentang untuk kawasan-kawasan di sekolah kita jika ada pelawat lah. Okay, jadi cikgu-cikgu hanya sebagai facilitator saja. Cikgu-cikgu hanya bagi panduan saja kepada murid-murid tersebut. Okay. SBG ni untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, kita merupakan pelopor daerah Langkawi lah. Okay, jadi ini jenama yang telah dibuat oleh tuan guru besar kita lah. Okay. Penjenamaan identiti warna sekolah, untuk yang adalah cikgu pasang, kita dah start warna sikit sekolah kita, cat yang bahagian dinding tu ada warna-warni dah sikit. Itu menggambarkan budaya BCS, bersih, ceria dan selamat. Okey, nilai kerja. Okey, kerja sebagai ibadah, kesungguhan, sabar dan ikhlas. Okey, anggap semua yang kita buat ni adalah ibadah. Okey. Sebab kerja kita ada terima pendapatan daripada kerja tu.
Jadi kita supaya berkat, kita kerja dengan sungguh lah, kesungguhan, sabar dan ikhlas. Okay, work together, respect each other dan teamwork. Perkataan teamwork ni memang sinonim dengan Seri Negeri lah. Kita buat apa pun semua kita sepakat. Teamwork ataupun sepakat. Okay, kerja berkumpulan. Mudah contoh kata dulu, sepakat lah. Okay, panduan am guru dan kaki tangan sekolah. Merujuk surat keliling dan surat siaran, guru perlu membaca, memahami, mengerti falsafah pendidikan kebangsaan, piagam pelanggan, kepentingan pelajar melebihi kepentingan peribadi. Okay, penekanan terhadap disiplin, semua guru sebagai guru disiplin, semua guru sumbang dalam aktiviti bimbingan dan kaunseling. Okay. Okay, ini nampak ni. Nampak ke no? Semua pakai telefon saya tak pasti nampak ke tak? Okay, kedatangan dari segi pengetik masa, nanti ini punch card, mesti awal punch card. Macam semua guru lama pun dah sedia maklum dan guru baru pun kami dah bagi taklimat kepada guru baru berkenaan dengan punch card lah. Lepas tu masuk dan keluar, tulis kalau nak ada keperluan nak keluar, sila tulis dalam buku keluar masuk cikgu lah. Dan tarikh yang berkenaan. Tidak ada bertugas, kena sedia maklum, kena beritahu kepada pentadbir kenapa tidak dapat hadir, keluar dan masuk waktu bertugas, melakukan kerja luar, cuti. Okay, kita ada 10 hari cuti rehat khas kepada guru. Setiap tahun daripada 7 hari naik jadi 10 hari. Okay, pakaian guru. Guru di sekolah ikut bilangan 6 tahun 1985. Okay. Kalau cikgu PJ boleh pakai t-shirt sekolah lah, t-shirt ataupun jersey sekolah ataupun hari co-curriculum. Hari lain pakai pakaian rasmi kerja lah. Okey, kena ada tanda nama. Okey, kalau boleh pakai tie tu lagi bagus lah, pakai tie sepenuh masa. Untuk hari Ahad, Isnin, Selasa. Okey, kalau siapa yang tak ada PJ tu lah. Okey, pembelajaran dan pemudaharaan PDPC, sukatan pelajaran dan rancangan tahunan pelajaran, buku rekod mengajar, jadual waktu mengajar, jadual ganti dan tugas dalam kelas. Ujian bulanan dan peperiksaan, gerak kerja luar ataupun co-curriculum, kedatangan pelajar, kes pelajar penting ataupun ciciran, buku kawalan kelas dan buku rekod disiplin murid, buku sasiah diri murid. Okey, untuk guru-guru baru kita dalam kelas memang ada 2 buku ni lah, buku kawalan kelas iaitu guru keluar masuk dan rekod sasiah diri murid lah, rekod disiplin. Okey. Dalam rekod disiplin tu kalau pelajar tu buat bagus pun boleh tulis, bukan saja rekod yang teruk lah. Okey, langkah-langkah keselamatan, tindakan tata tertib pelajar. Okey, ini kena ada mesyuarat dulu lah untuk ambil tindakan apa-apa. Okey, kebersihan, guru bertugas mingguan ataupun harian, perhimpunan rasmi, majlis rasmi sekolah, kalian kelab guru dan staf, MGDS lah. Ini semua guru yang berada di Seri Negeri ni automatik akan jadi ahli kelab MGDS. Okey. Untuk pengetahuan MGDS kita, pengurusi kita pun dapat bertugas tahun ni. Jadi untuk sebelum mesyuarat rasmi MGDS ni, ahli jawatankuasa yang sedia ada lah yang menjalankan tugas yang sedia ada sekarang ni lah. Okey, perhubungan sesama rakan sejawat, bilik guru, segala kunci bilik-bilik khas, nombor telefon, okey, pembelian barang, buku stok inventory, lain-lain peraturan khusus, urusan dengan JPN dan PPD, Perintah Am Bab D 1993 Seksyen 19 dan arahan dan perkeliling. Okey, harapan 2021, SK Seri Negeri lebih berjaya. Ini harapan Tuan Guru Besar kita lah yang telah keluar, dan yang masuk pun saya rasa ini juga harapan dia. Semua orang nak harapan, terutama sekali dalam bidang kemenjadian murid. Bila sebut TS25 sinonim dengan perkataan kemenjadian murid lah. Jadi saya rasa guru-guru dah cuba sedaya upaya untuk berusaha dalam ke arah kemenjadian murid ni dari segi kurikulum, co-curriculum dan sasiah diri HAM. Itu go for quality, ditekan Seri Negeri, work together, respect each other. Teamwork,
Ini perkataan-perkataan yang ditekankan oleh Tuan Guru Besar kita lah. Okey, ini kata-kata hikmah Tuan Guru Besar lah. Hidup ini sangatlah indah jika kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Hati-hati dalam bicara, ia mungkin boleh dimaafkan tetapi belum tentu dapat dilupakan. Jika merasakan ujian sebesar kapal, maka yakinlah nikmat Allah sebesar lautan. Okay, maksudnya dekat sini kalau kita tempuh ujian yang kecil tu besar kapal, tapi nikmat Allah lebih besar daripada kapal tersebut. Lautan memang luas. Okey. Terima kasih cikgu ni untuk slide yang Tuan Guru Besar buat lah. Okey, kita pergi yang slide seterusnya. Kepada e-book buku pengurusan lah. Ini semua saya rasa semua cikgu dah dapat dah. Okay, boleh rujuk secara fizikal ataupun secara dalam komputer ataupun telefon masing-masing lah. E-book. Nampak? Boleh nampak? Okey, ini buku pengurusan kita bagi tahun 2021. Saya yakin semua cikgu-cikgu dah dapat lah buku pengurusan ni. Okey, jadi kita pergi secara ringkas lah untuk buku pengurusan ni. Okey, terutama perusahaan kalau ni kita tengok kandungan dia, perusahaan guru besar, falsafah, moto, visi dan misi prinsip kerja, tagline, program transformasi 2025, kesalahan mengikut penggal, cuti perayaan, hari kelepasan am, senarai nama guru, catatan organisasi. Boleh rujuk kepada e-book ataupun buku fizikal masing-masing lah. Kalau siapa yang tak dapat lagi, tolong beritahu. Tapi saya yakin semua dah dapat lah. Ini amanat Tuan Guru Besar kita, Cikgu Muhammad Razali bin Said. Siapa yang tak sempat tengok wajah dia tu, ni dah wajah Tuan Guru Besar kita. Okay. Dalam buku pengurusan tu, warna hitam putih kot. Ini ada colour sikit. Okay, falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, ini memang kita kena hafal semua lah. Pendidikan Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah mengembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh sepadu mewajibkan insan seimbang segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kebutuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berkaitan mulia, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi semangat terhadap kemuliaan dan kemakmuran negara, masyarakat dan negara. Okey, ini visi dan misi yang Langkawi punya lah, sekolah kita. Okey, pakai visi misi yang sama macam KPM. Okey, ini moto kita, sepakat menuju persada. Okey, ini dah saya bentangkan tadi. Okay, ini yang perincian dari segi logo transformasi TF25 lah kepada guru yang belum masuk sekolah TF25. Okay, cuti penggal, cuti perayaan. Okay, contoh yang terdekat ni ialah cuti Raya Cina lah. Jadi kita Raya Cina bermula Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan sehingga Hari Ahad lah, sebab Raya Cina jatuh hari Jumaat. Jadi dia akan pergi sampai Ahad. Tapi kalau ada apa-apa yang terkini, kita akan maklum dalam WhatsApp group. Okey. Sebab bila jatuh hari Jumaat, Kedah hari Jumaat tu dia akan buat pergi hari Ahad. Okey, ini senarai guru kita yang terbaru sehingga ni 75 sepatutnya, tapi Tuan Guru Besar, okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, surat Tuan Guru Besar bermula 11 Januari ya. Jadi 11 Januari dulu Tuan Guru Besar telah sepatutnya bertugas di Sri Negeri. Jadi tinggal 74 orang. Kita ada
Okay, kita ada AKP selamai 5 orang. Okay, ini kita punya tata organisasi. Okay, urusan sekolah. Kita pergi sepintas lalu lah, saya rasa cikgu-cikgu semua dah tengok. Okay, untuk pengetahuan semua, KPT kita masih belum ada pengganti. Jadi Abang ataupun Encik Azizan masih bertugas di Seri Negeri secara mangku lah untuk jawatan KPT kita. Jadi dia bertugas di 2 sekolah. Sekolah menengah Masuri depan tu dan sekolah kita. Dia main waktu petang lah sekolah kita. Jadi siapa nak jumpa dengan Abang Azizan tu, disyorkan datang waktu petang. Okay. Kalau dia ada pagi, dia insyaAllah dia akan maklumkan kata dia ada pagi. Tapi sebelumnya dia akan datang petang ke Seri Negeri ya. Jadi boleh jumpa petang lah selepas waktu pejabat, waktu rehat. Kedua lah, boleh main jumpa dia di SK Seri Negeri. Okay, itu sebab tu kita kosongkan dekat situ KPT saja tulis. Okay, ini persatuan ibu bapa kita masih lagi Cik Nasir. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu baru lah, kita punya pengurusi kita Cik Muhammad Nasir bin Abdul Aziz. Dia merupakan CEO Langkawi Port lah. Dia CEO Langkawi Port. Okay, orang penting Langkawi Port lah. Okay, Jawatankuasa Kewangan Sekolah, Jawatankuasa Pengurusan Data. Okay. Yang untuk pengetahuan cikgu-cikgu baru yang mana nama dia sebagai SU, dia merupakan orang utama lah yang dirujuk dalam bahagian masing-masing lah. Okay. Jawatan Pengurusan Data kita itu setiausaha ataupun guru data kita Encik Nur Azmi, ataupun Cikgu Nur Azmi lah. Jadi apa-apa nak rujuk kaitan dengan data boleh jumpa Cikgu Azmi. SKPM G2, Cikgu Siti Aminah ni cikgu baru. PBBB, PB3P ya. Okay, penolong setiausaha Cikgu Nur Hidayah binti Saad. Okay, PBS, Cikgu Primawati, UPSR, Cikgu Nazir ataupun peningkatan tahun 6. SAPS, Yang Chong Yu, PBD tahap 1, PBD tahap 2, okay. Psikometrik, buku teks, sis makan, ini Tazahfizah ni. SSQS, Isparta ni, Cikgu Zuraimi, ASPG, Nilam, Cik Nur Intan, Cikgu Nur Cik Intan, Ahmad Muzani, ESPLG, okay. Kepada cikgu-cikgu baru yang tak kenal, Ustaz Muzani kita yang berbaju jersey sekarang tu, dia yang jadi kita punya moderator untuk ni lah. Tu dia punya kaitan dengan latihan. Hari ni pun dah masuk sebagai latihan kita lah. Cikgu Muzani, Ustaz Muzani lah. Dia bab latihan ni memang dia pakar lah. Okay, Jawatankuasa Fotografi dan Dokumentasi. Lepas tu pembelajaran sekolah, Google Classroom. Untuk pengetahuan cikgu lain juga, Ustaz Muzani kita ni dia merupakan individu yang dikenali lah dalam Google Classroom punya projek ni. Dia terlibat sepenuh Google, jadi dia ambil sepenuhnya lah untuk Google Classroom. Nama Ustaz Muzani pun naik dekat PPD tu, penggunaan Google Classroom yang tinggi ya, tahniah Ustaz Muzani ya. Jadi cikgu-cikgu yang melakukan PDPR, kalau boleh guna Google Classroom ni memang bagus lah. Okay. Memang PPD tengah mereka pantau penggunaan Google Classroom ni sebab kita bayar dekat Google untuk sewa Classroom ni. Jadi kita guna sepenuhnya, kalau boleh guna Google Classroom ni memang lagi bagus lah. Okay. Okay, juru teknik kita iaitu Puan Jawahir lah untuk pengetahuan semua. Pusat akses kita Cikgu Nur Azmi dan penyelara besari Cikgu Zuraimi selaku guru yang bertanggungjawab atas makmah komputer Cikgu Zuraimi, orang lama ni. Okey, iaitu Jawatankuasa Pengurusan Aset dan Inventory, latihan dalam perkhidmatan ADP, okey. Ya, Ahmad Uzani setiausaha. Lepas tu perancangan strategik sekolah setiausaha Cikgu Rosnaliza, kita punya guru bimbingan dan kaunseling sekolah. Okay, Jawatankuasa web dan blog sekolah. Okay, setiausaha dia Puan Jawahir. Jadi apa-apa nak masukkan dalam web ataupun blog sekolah ataupun FB boleh maklumkan dekat Puan Jawahir kita lah. Jawatankuasa SKPM G2 setiausaha dia Cikgu Siti Aminah, ni cikgu baru lah.
Nanti apa-apa kalau tak faham bab SKPMG 2 boleh datang jumpa saya. Apa tugas dan fungsi SKPMG 2 ni? Okey, seterusnya PB3P. Okey, saya usaha saya sendirilah. Okey, Urustia dia KPT sepatutnya penolong Urustia. Ini Cikgu Nur Hidayah binti Sa'ad ni, PB3P ni. Sebelum ni tak pernah ada. Tapi untuk tahun ni saya telah wujudkan jadi penolong kepada Urustia ni sebab Urustia kita tak ada. Okey, Encik Azizan KPT sepatutnya KPT. Encik Azizan tu jadi Urustia lah ni tak ada. Jadi Cikgu Nur Hidayah binti Sa'ad ni lah yang akan menggalas tugas sebagai Urustia PB3P ni. Okey, seterusnya Jawatankuasa TI25 yang di setiausahakan oleh Ustazah Hafizah. Ustazah Hafizah. Okey, seterusnya Jawatankuasa MGDS, Majlis Guru dan Staf. Okey, nama itu pengurusi tak ada, naib pengurusi tak ada, setiausaha tak ada. Semua ni sebab tak ada, sebabnya dapat bertukar. Jadi individu yang bertanggungjawab sekarang untuk rujuk semua kepada naib setiausaha dia Cikgu Rozilah Muhammad Khair. Apa dah apa-apa sila rujuk dengan Cikgu Rozilah nah. Untuk guru baru yang baru masuk ke SK Seri Negeri. Okey, penyelaras tahun. Ini penyelaras tahun 1 Cikgu Siti Hawa, penyelaras tahun 2 Cikgu Nurul Husna. Tahun 3, Cikgu Nur Hashimah Abdul Hadi. Tahun 4, Cikgu Nurul Asma. Tahun 5, Cikgu Nur Cik Intan. Dan tahun 6, Cikgu Surani binti Muhammad Sa'ad. Okey. Sebenarnya ini adalah guru kelas. Untuk yang sekali ni memang mengikut guru kelas ni sebab jadual yang telah disediakan kebanyakan dia memang akan mengajar di kelas yang telah diberikan. Cikgu guru kelas pertama atau kedua memang terlibat sepenuhnya dengan kelas tersebut. Sebab saya tengok tak ada guru bagi tahu kot mungkin dia tak mengajar dalam kelas tu, tiba-tiba dia jadi guru kelas tersebut. Okey. Okey, pengurusan kurikulum. Ini ketua-ketua panitia yang terlibat lah. Nanti akan ada mesyuarat kurikulum. Senarai nama yang ada dalam muka surat pertama yang Jawatankuasa kurikulum ni memang akan terlibat lah dalam mesyuarat kurikulum nanti. Begitu juga dengan mesyuarat HEM ke mesyuarat atau kurikulum yang Jawatankuasa induk ni lah yang akan terlibat dalam meeting nanti. Yang cikgu-cikgu lain tak terlibat lah. Okey. KP Bahasa Melayu masih lagi Cikgu Rozilah, KP Bahasa Inggeris Alamun Muna, KP Sain Wan Razif. Ada perubahan KP Maths. Sebelum ni Cikgu Surani dan tahun ni Cikgu Muhammad Hafiz bin Osman lah. Jadi pendidikan Islam juga ada perubahan. Ustazah Nur Azizah, sejarah masih sama. Mereka bentuk RBT. Ini Cikgu Siti Aminah, cikgu baru lah. Cikgu PJ, Cikgu Nadia, Sini Visual, Cikgu Asma Suzila, lama dah ni. Okay. KP Music, Cikgu Nur Hayati Abdul Ghani, Pemulihan Cikgu Zazwan. Okay. Bahasa Arab, Ustaz Remy, TMK. Okay. Untuk pengetahuan cikgu semua, TMK hanya tinggal tahun 6 saja noh. Tahun 6 saja tahun ni. Lepas ni TMK dia akan untuk tahun 5 sampai tahun 4 TMK diserap ke dalam RBT. Jadi TMK hanya ada tahun 6 lah tahun ni. Dan lastly KP Bahasa Cina. Okey, itu pendidikan moral Cikgu Nur Nizam, penyelaras PSS Cikgu Sohida, Ustazah Sohida. Ni SU sebelum ni SU UPSR, jadi SU peningkatan tahun 6. Okey, peningkatan tahun 6 Cikgu Mastura, SU Perpisahan Dalaman, Yan Chong Yu, penyelaras Bestari Cikgu Zuraimi, guru bimbingan psikometrik prasekolah, penyelaras CTL. Ini penyelaras CTL ni cikgu baru lah, Cikgu Nizamul Khair. Okey, penyelaras JKOF Ustaz Cik Mayudin, penyelaras PBS Cikgu Primawati. Okey, berkenaan dengan PBS boleh rujuk Cikgu Primawati lah. I think
Google Classroom. Ini Ustaz Ahmad Muzani dan penyarah PAJSK Ustazah Hafsah. Kuat koko ya. Okey, ini semua panitia-panitia yang terlibat. Cikgu-cikgu boleh rujuk sendiri kat situ. Siapi sepintas lalu saja. Okey, pra sekolah. Okey. Cikgu Zaumi dan Cikgu Fitriah untuk guru baru nah. Ini untuk guru baru. Dua ni cikgu merupakan guru pra kita. Cikgu Zaumi Mak Rejab dan Cikgu Fitriah Muhammad binti Ahmad. Okey. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu juga, kalau tersilap nama dalam buku pengurusan tolong beritahu lah. Kita terutama cikgu-cikgu baru, kalau tersilap nama tu tolong beritahu. Setelah eja nama ke apa tolong beritahu. Okey. Pusat sumber sekolah dan penyambelaran Ustazah Sohidah. Okey, banyak mencapai kejayaan lah pada tahun 2020. Tahun 2021 ni kita akan usaha sebaik mungkin untuk meningkatkan lagi jika ada penyertaan lagi lah. Okey, jatuhkasa PBS, ini penting. Cikgu? Ya. Cikgu maaf, untuk nama yang Cikgu Rushida. Rushida? Yang saya minta itu masuk, kan nama dia tak ada tu dekat tu. Tak apa, pusat sumber. Kita akan masuk nanti. Okey, saya akan masuk lah. Saya akan update nanti dalam buku pengurusan ni. Saya lepas ni buku pengurusan kalau adik apa saya akan post secara soft copy lah. Hard copy ni sekali je kita buat. Seorang sampai berapa ringgit dah buku ni. Okey, buku ni. Jadi lepas ni kalau ada perubahan apa saya akan bagi soft copy. Nak cetak balik dah jenuh. Kos cetak untuk kita dekat RM1,000 lah. Buku pengurusan ni saja. Okey, buku pengurusan ni dekat 1,800 lebih lah, 800 dekat 900 lah. Okey. Cetak buku pengurusan. Okey, jadi lepas ni kalau ada update apa-apa, saya akan bagilah soft copy, saya akan post dalam tu lah. Sebagai ibu lah, Ustaz Muzani lah. Dia boleh dikira ibu kan. Saya pun sebut ibu-ibu. Okey. Dia tanggal PBS sekolah. Okey, Cikgu Primawati, boleh rujuk Cikgu Primawati. Tahap 1 boleh rujuk Cikgu Nasya. Ni baru jadi ibu lah. Dan penyarah tahap 2 Anis Najwan, Cikgu Anis Najwan. Cikgu Anis Najwan kalau yang baru ni untuk tahap 2 boleh rujuk kepada Cikgu Prima lah, sebab tahun lepas Cikgu Prima yang handle untuk tahap 2. Dan seterusnya untuk tahap 1 pun bila Cikgu Nasya cuti bersalin, Cikgu Prima ambil alih seorang. Jadi boleh rujuk kat dia Cikgu Anis Najwan lah. Okay, dan semua guru penyelaras tahun. Okay, Jawatankuasa Sifu Cilik ni boleh rujuk dengan Cikgu Rosnaliza untuk program Sifu Cilik kita. Apa itu Sifu Cilik? Okay, boleh rujuk dia punya setiausaha dia, Cikgu Siti Korenisa, boleh rujuk kepada Cikgu Rosnaliza, guru bimbingan kaunseling. I think peningkatan tahun 6. Okay. Cikgu Masura. Okay, peningkatan JK, pemulihan, transisi. Okay, hal ewan murid. Okay, kita pergi seminta lalu. Ini muka surat pertama ni macam saya kata, jika ada mesyuarat apa-apa berkaitan dengan HEM, orang dalam individu yang ada dalam ni, yang atas ni. Maaf. Okay, yang ada atas ni, ada terlibat memang dalam meeting lah, meeting HEM. Okay. Guru disiplin, Ustaz Hanif, pengawas sekolah, Cikgu Asma Suzila, Ustaz Sumber, pengawas Ustaz Sumber, Ustazah Sohidah, pembimbing rakan sebaya, Cikgu Rosnaliza, SPBT, Cikgu Zainun, kebajikan, kantin, okay, Cikgu Hashimah binti Abdullah, kantin, Cikgu Nur Najla, bilik rawatan, Cikgu Nur Hashimah Haji Mat, okay, Kuam, Hafsah, keselamatan, Cikgu Muhammad Faisal, PPDA, Nurul Fasihah, fail peribadi murid, Cikgu Nur Hayati, pendaftaran tahun 1, Ustazah Yanis, terima kasih Ustazah Yanis yang terlibat untuk yang tahun 1 tahun ni, walaupun tak ada pendaftaran, waris saja main lah. KRMT, susu, sijil berhenti sekolah, pemasukan sekolah menengah, APDM, Cikgu Nur Azmi lah, maklumat berkaitan APDM tolong update. Okay, kerohanian, Ustazah Safina, sekolah penyayang, Cikgu Nur Sulaiza, bimbingan dan kaunseling.
Okey, jawatan kecil HAM ni yang tadilah orang individu yang terlibat ni lah merupakan pakar rujuk lah. Cikgu-cikgu lain nak rujuk kepada cikgu-cikgu yang terlibat ni lah. Jadi tolong kalau ada kemusykilan berkaitan apa-apa HAM lah rujuk kepada cikgu-cikgu tersebut lah. Ini jawatan kecil yang dipecahkan tadi ya. Jadi tolong maklum, ambil alert, semua cikgu kena terlibat lah. Dia pendek kata cikgu akan terlibat dalam 3 bidang kurikulum HAM. Kalau cikgu tak jadi ketua dalam bidang kurikulum tu, cikgu akan jadi ketua dalam bidang HAM. Kalau cikgu tak jadi ketua dalam bidang HAM, cikgu akan jadi ketua dalam bidang co-kurikulum. Jadi bila dalam keberhasilan tu, cikgu ada 3 kerja tu lah. Okay, dalam keberhasilan yang hantar untuk PB3P tu, bidang kurikulum cikgu ada, bidang HAM cikgu ada, bidang co-kurikulum pun cikgu ada. Jadi kalau siapa tak ada salah satu bidang tu, tolong beritahu lah. Contoh dia hanya terlibat pada dalam 2 bidang saja. Tiba-tiba bidang kurikulum dia tak terlibat, tak ada nama lagi atau ke siapa pun. Jadi tolong bagi tahu kepada kami untuk kami update. Jadi keberhasilan cikgu akan ada 3 benda tu lah. Dan yang 4 benda lah, pengurusan sekolah, pengurusan kurikulum, pengurusan HAM dan pengurusan co-kurikulum. Okey. Sebenarnya pengurusan co-kurikulum ini banyak lah. Paling ramai sekali pengurusan co-kurikulum lah yang Cikgu Faizal wujudkan tahun ni. Jadi saya rasa cikgu terlibat semua kot dalam ni. Mustahil cikgu tak terlibat. Kalau ada tak terlibat, tolong beritahu kepada PK co-kurikulum supaya dimasukkan nama. Okey, jadi macam saya kata, keberhasilan cikgu ada semua 3 ataupun 4 bidang tersebut lah. Okey, kelab sukan dan permainan. Okey, kita punya setiausaha co-kurikulum Cikgu Nurul Husna. Ini orang besar lah ni, yang dilantik oleh Cikgu Faizal, dilantik oleh pihak sekolah. Okey, Cikgu Nurul Husna. Okey, setiausaha sukan. Ini cikgu baru ni, Cikgu Muhammad Syafiq bin Abdul Halim. Penjelas badan uniform Cikgu Warazif. Ini kelab persatuan Anik Najwan dan penjelas sukan dan permainan Cikgu Muhammad Nazir. Okey, jadi kita pergi sebentar lalu. Dah hampir sejam dah kita punya ni. Saya pergi sebentar lalu, jadi cikgu boleh rujuk sendiri lah ke dalam buku-buku pengurusan ni lah. Kalau saya baca satu-satu ni sampai petang je tak habis. Okey. Okey, banyak ni sepak takraw semua. Jadi kalau ada apa-apa boleh rujuk kepada buku ni ataupun tanya terus kepada kami lah tentang buku pengurusan ni. Okey. Jadual tugas mingguan. Sebelum ni tugas 10 orang. Jadi seminggu purata lebih kurang 23 orang guru petugas lah. Sebelum ni seminggu 10 orang. Tapi oleh kerana COVID ni perubahan jadual petugas lah. Okey. Untuk pengetahuan cikgu, kita semua ada kurang lebih 42 minggu, 39 minggu untuk PDPC. Okey, PDPC rasmi melibatkan 39 minggu. Jadi untuk 3 minggu lagi tu mereka melibatkan cuti peperiksaan ke sebagainya tu dalam 3 minggu tu lah. Jadi minggu persoalan semua 42, minggu PDP rasmi 39. Kalau orang tanya Nazir ke Mai lepas ni, dia tanya berapa minggu ataupun PPD Mai tanya jumpa cikgu berapa minggu PDPC? 39 minggu. Okey, PDPC rasmi. Minggu persoalan 42 minggu. Okey. Ni jatuhkan SKPM G2, ini semua kumpulan-kumpulan untuk jadual semakan rekod. Okey, buku rekod ataupun file kita hantar setiap hari Khamis lah. Nanti minggu PDPC berjalan, sekolah dibuka, hantar setiap hari Khamis di bilik Serambi Kasuri ikut kumpulan yang telah ditetapkan. Di atas meja tersebut ada nama kumpulan tu, jadi cikgu letak buku ataupun file IPA cikgu dalam meja, dalam bilik Serambi ikut kumpulan tersebut lah. Untuk cikgu-cikgu baru, file tebal tu untuk tiap minggu waktu kita minta saja hantar. Kalau minggu kita tak minta, cikgu hanya hantar untuk file kecil lah 1 minggu. Buat file nipis tu untuk seminggu kerja tu. Okay, tak perlu hantar file yang tebal tu lah. Tak perlu hantar file yang tebal tu. Okay, kalau kita suruh hantar file yang tebal tu, baru hantar
kata untuk semakan. Untuk minggu-minggu biasa cikgu boleh hantar kalau cikgu guna file, kalau buku pengurusan memang cikgu kena hantar buku RPS, cikgu kena hantar pakai buku tu lah. Okey. Tapi disusun mengikut ke atas. Contoh hari Khamis cikgu hantar, cikgu kena sediakan untuk hari Ahad. Ini untuk cikgu-cikgu baru lah. Cikgu lama dia tahu dah. Okay, kita contoh hantar hari Khamis, RPA untuk hari Ahad tu memang kena ada sebagai dalam penghantaran RPA minggu tersebut. Okey, faham lah cikgu-cikgu baru lah. Okey, seterusnya ini kumpulan semakan pentadbir ini. Dia semak kumpulan apa. Okey, dan ini untuk semak buku latihan murid lah. Okey, semak buku latihan murid. Dan ini untuk sesi pencerapan. Okey, pencerapan kita ada 2 kali setahun iaitu bulan April dan bulan September. Okey, nama-nama berikut ini melibatkan pencerapan dari segi SKPM G2 dan PB3P lah. PB3P ni sedia maklum untuk prestasi kita, prestasi tahunan lah. Okey, takwim persulahan. Ini takwim kita memang banyak lari lah tahun ni. Sebab ini takwim kita sediakan dengan anggapan kita telah mula bersekolah, tapi banyak akan lari lah untuk tahun ni. Okey, dari segi mesyuarat agung, mesyuarat guru dan sebagainya lah. Okey, saya pergi sebentar lalu. Okey, jadi jadual pembayaran gaji cikgu boleh rujuk kat sini ya. Okey, kita 25 tu dah lepas dah bulan Januari dan bulan Februari. 9 bulan ni lah. Jadi lepas tu ambil masa yang lama je lah untuk dapat gaji pula pada bulan Mac. Jadi cikgu buat perancangan yang betul lah. Okey, untuk okey, tamat bab buku pengurusan. Ada apa-apa pertanyaan tentang buku pengurusan lagi? Ataupun berkaitan dengan pembukaan sekolah? Okay, jangan tanya saya tarikh nak buka sekolah bila, tak tahu lagi lah. COVID semua semakin teruk. Okey, ada apa pertanyaan lagi? Sebelum saya nak pergi ke jadual baru, saya akan bentangkan jadual baru PDPR kita lah. Okey. Okey, Ustaz ni nampak jadual baru PDPR ni dah? Nampak? Okey. Saya harap semua cikgu nampak. Ini jadual baru PDPR kita bermula esok . Bermula esok, tolong ambil jadual ni lah. Lagi saya akan post dalam grup rasmi. Melibatkan semua subjek. InsyaAllah semua subjek saya ada kat sini. Okey. Untuk tahap 1, 9, macam biasa 9.5 dan 11.5. Untuk tahap 2, yakni tahun 4, 5 dan 6 akan ada 3 sesi PDP . PDP yang pertama 9.5, PDPR yang kedua 11.5 dan PDPR yang ketiga 2.5 petang. Okey. Sebab memang PDPR subjek tahap 2 dia akan lebih daripada tahap 1 . Jadi jadual ni akan ikut bermula esok. Okey. Sebab sebelum ni ada arahan daripada pentadbiran JPN sebab tak semua subjek yang terlibat sebelum ni, sebab nak buat PBD lah. Bila nak buat PBD tu kena ada semua subjek lah. Jadi daerah Langkawi pun telah arahkan semua subjek dimasukkan dalam jadual PDPR. Okey, bermula esok sila ikut jadual dari situ hari Isnin lah. Hari Isnin esok tahap 2, tahun 6 akan ada 3 sesi PDP lah. Tahun 5 akan ada 2 dan tahun 4 akan ada 3 sesi PDP. Okey, ada apa-apa pertanyaan tentang jadual ni?
Ada nak tanya apa-apa? Tak ada apa dah? Okey. Ada tak ada apa? Ada? Cikgu Nurul Fatihah dengar tu ada mikrofon buka tu. Tak ada ah? Tak dengar. Okey. Ustaz dengar? Hello Ustaz. Tak dengar ah? Dia bergema. Mikrofon. Cikgu Nurul Fatihah. Ha. Dengar tak? Dengar. Okey, jelas. Ni saya nak tanya pasal yang darjah 1 kan. Depa kan transisi. Kalau kita ada subjek pagi petang tu, pagi ada dua subjek tu macam mana? Okey, ada 2 subjek. Okey, contoh ada 2 subjek pagi dan petang tu, tajuk yang sama, latihan buat bentuk lain. Okey, contoh orang pagi latihan contoh dia pewarna, orang petang buat puzzle. Yang orang seterusnya pukul 11.30 tu buat puzzle, tapi tajuk yang sama. Boleh? Okey, faham. Kalau pair, contoh bahasa Arab dengan bahasa Cina tu, bincanglah, buat satu kerja dah lah bagi dekat budak tu. Jangan lagi tulis bahasa Cina pula, satu tulis bahasa Arab, satu tulis bahasa Cina. Penat ada apa lagi. Satu lepas tu tak mau main sekolah pula nanti. Payah. Okey. Okey, untuk yang pair lah, untuk transisi ni untuk transisi lah. Okey, untuk pengetahuan cikgu semua, transisi tahun ni memang berbeza sikit daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Okey, saya dah telah bagi taklimat pada guru tahun 1 semua. Okey. Lagi, ada pertanyaan lagi tentang jadual ni? Tak ada apa lah? Betul, tak ada apa. Saya akan pergi ke yang seterusnya. Yang terakhir kot daripada pihak saya. Okey, saya akan stop present ni. Okey, seterusnya e-operasi. Macam saya bagi dalam Google, dalam grup rasmi kita, tolong kemas kini bahagian depan tu saja. Tik kemas kini, lepas tu mula antik, lepas tu kemas kini, klik kemas kini, lepas tu tik semula dan klik kemas kini. Supaya dekat bawah tu bila cikgu baca dia tarikh 2021. Okey, siapa yang tarikh 2020 tu tolong antik, klik balik kemas kini, lepas tu tik semula dan klik kemas kini. Dia kena buat 4 cara tu lah. Tidak, dia akan jadi 2020 lagi. Okey. Dan maklumat guru saya dan Puan Oslina akan update daripada semasa ke semasa lah. Dan Cikgu Azmi lah akan update daripada semasa ke semasa berkenaan maklumat tuan-tuan dan puan. E-operasi ni penting untuk bila cikgu nak bersara ke apa nanti, terutama guru yang dekat bersara tu, e-operasi dia memang kena ni lah, kena kata apa, kena mantap betul lah e-operasi dia sebab penting untuk segala maklumat. Dan cikgu-cikgu baru, okey, dan cikgu-cikgu baru tolong letak alamat semasa tu di bahagian alamat semasa, iaitu alamat di Langkawi. Alamat surat menyurat cikgu letak alamat kampung. Okey, jadi pihak KPM akan tahulah bila penting untuk cikgu nak siapa yang isi bertukar tu, mereka akan tengok alamat tu. Okey, alamat semasa di Langkawi dan alamat surat menyurat letak alamat kampung. Okey, kalau siapa yang tak mau pindah dah daripada Langkawi tu boleh letak dua-dua lah alamat tu, alamat Langkawi semasa pun sama, alamat surat menyurat pun alamat Langkawi. Dia tak mau dah main Langkawi, dia jadi seronok duduk Langkawi tau. Langkawi pulau bebas cukai, barang semua murah lah. Barang yang murah, makanan mahal saya tahu. Pergi kedai kena katok macam-macam harga. Okey. Okey. Okey, saya rasa cukup sejam daripada saya. Kita buka ke hal-hal lain kot. Kalau tak ada apa. Kalau ada apa-apa cikgu nak sampaikan dekat sini, boleh buka mic tu dan sila bercakap.
Cikgu Madi. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ambil peluang masa yang singkat ini untuk nak menyampaikan tentang 3 perkara, ya, boleh ya? Okey, yang pertama berkenaan dengan rekod e-suhu. Saya mintalah jasa baik rakan guru sekalian supaya update setiap hari waktu bekerja seawal pukul 7 pagi sehingga pukul 9 pagi maksimum. Okay, sebab saya akan buat laporan secara harian pada pukul 10 pagi lah. Kalau ikut pada hari ini masih ada 5 orang yang belum isi. So take note lah. So kalau boleh mulai esok masing-masing pakai setkan alarm lah dekat phone masing-masing. Supaya nanti kita tak lupa ya, sebab benda tu memang nak secara harian. Okay. Yang kedua, saya berkenaan dengan SPLG ataupun nama baru dia SPL KPM ya. Berkenaan dengan itu, saya nak ucapkan tahniah pada rakan guru sekalian kerana pada tahun 2020 kita alhamdulillah kesemua cikgu telah berjaya mendapat 42 jam kredit dan 6 hari berkhusus, termasuk juga dengan rakan daripada AKP. Cuma pada tahun lepas bermula 2020 jumlah jam kredit dan 6 hari khusus itu tidak lagi sampai bulan November. Kalau ikut pada 2019, 2018 dan sebelum, kiraan jam itu diambil pada seawal bulan Januari hingga bulan November setiap tahun. Tetapi bermula pada tahun lepas dan diguna pakai juga pada tahun ini, akan mula kira pada bulan Januari sehingga September sahaja. Jadi mungkin faktor utamanya mungkin dia pihak atasan fikir kita dalam PKP ni banyak kursus-kursus online yang dijalankan, maka kita kena rebut peluang supaya pada bulan 9 pada tahun ini semua daripada kita dapat melengkapkan 6 hari kursus dan 42 jam mata kredit. Okey, yang seterusnya berkenaan dengan PLC. Untuk PLC, kita masih menjalankan PLC seperti biasa dan saya galakkan kepada setiap panitia untuk menjalankan PLC ini bermula bulan Januari inilah. Okey, secara panitia. Okey, secara panitia, dan kalau kita nak buat macam serampang 2 mata, sebagai contoh panitia nak buat mesyuarat panitia yang pertama, maklumkan kepada saya tarikh bila nak buat. So pada hari itu juga kita boleh daftarkan sebagai perjumpaan PLC yang pertama bagi panitia-panitia tersebut. Okey, yang seterusnya berkenaan dengan e-pembelajaran, bacaan buku dan sebagainya pun juga haruslah didaftarkan dalam SPL KPM ya, portal SPL KPM. Saya nampak ada dah beberapa orang cikgu yang dah mula isi. Okey, yang dah mula isi. Cuma nanti saya akan maklumkan semula bagaimana cara pengisian yang betul, bersama cikgu kena sediakan juga evidence penglibatan kursus-kursus yang terbabit. Okey, kita bukan sekadar nak macam saya, tugas saya untuk mengesahkan sahaja kehadiran cikgu terhadap mana-mana kursus yang cikgu sertai, tetapi seboleh mungkin cikgu kena sediakan juga evidence untuk memudahkan saya nak sahkan pelibatan cikgu-cikgu dalam mana-mana kursus yang cikgu hadir dan cikgu sertai. So nanti tak apa, cikgu jangan risau. Saya akan sediakan langkah demi langkah lah, nanti saya akan buat tutorial dan sebagainya, dan sila rujuk dalam kita punya channel Ladap Seri Negeri dalam Telegram. Okay. Dan yang ketiga berkenaan dengan Google Classroom, pada minggu lepas pihak Padu dan KPM telah update maklumat senarai darjah 1 ataupun tahun 1, dan insya-Allah pada minggu inilah, saya jangka pada minggu ini saya boleh siapkan sistem semakan ID murid tahun 1 hingga tahun 6 yang terkini pada tahun 2021. So nanti cikgu-cikgu boleh sharekan dalam kelas masing-masing lah sekiranya memerlukan ID Google Classroom untuk tahun 1. Okay, so untuk cikgu-cikgu juga yang mana yang terlupa ID dan password boleh PM saya, melainkan cikgu rakan kita yang baru masuk ke SKSN, sepatutnya cikgu kena rujuk dengan admin sekolah lama kalau terlupa. Tapi bolehlah juga bagi pada saya cuba usahakan dapatkan maklumat ID dan password cikgu. Okay, so itu saja 3 perkara. Terima kasih cikgu.
Okey, terima kasih Ustaz Muzani. Okey, untuk pengetahuan cikgu lah, ID Google Classroom ni ataupun email Google Classroom tu dia sama dengan ID Delima lah Ustaz Muzani lah. Bila sebut ID Delima tu dan ID Google Classroom tu ialah email yang sama. Benda yang sama, ya betul. Ya, untuk pengetahuan cikgu, yang email yang G kat depan tu, itu merupakan salah satu email cikgu, email rasmi kementerian. Okey, email rasmi KPM. Bila cikgu buka pakai ID tu, memang cikgu boleh gunakan tu sebagai email. Okey, untuk email. Jadi saya tahu ramai cikgu-cikgu, bukan cikgu kita saja, semua sekolah di seluruh Malaysia ni dia konflik sikit ID Google tu dengan ID KPM, ID Delima tu. Sebut kita mudah cerita, dia sebagai ID Delima lah. Sebab bila buka yang sebenarnya berkaitan dengan kerajaan, dia perlu cikgu login pakai ID Delima tu. Jadi bila kita bagi satu-satu link, bila cikgu klik dia akan naik yang tak boleh connect tu, maksudnya cikgu tak pakai ID Delima, cikgu pakai ID biasa. Cikgu pakai email Google biasa, jadi memang tak boleh lah. Jadi kalau jadi macam tu, cikgu tukar ke ID ataupun email Delima tu, baru boleh cikgu buka setiap file ataupun link-link yang diberikan oleh KPM. Contoh yang terdekat ni iaitu link pengisian PDPR harian tu. Itu memang kena login pakai ID Delima. Okey. Okey, berkenaan dengan log harian tu, memang seperti yang cikgu sedia maklum, kita setiap hari memang kena login masuk lah, macam yang saya berikan dalam taklimat yang saya rakam video tu, link, macam mana kontur bagi taklimat, macam itulah kita kena isi. Okay, banyak page sikit lah, dalam 5 page ke dalam berapa item, 20 item tu kena isi. Okay. Okay. Macam Ustaz Muzani beritahu tadi, 6 hari 6 hari latihan lah. Kalau siapa tak cukup, mudah contoh baca buku. Baca buku. Baca bila buku-buku apa pun, janji buku ilmiah lah. Okey. Dan bermasuk dalam kita punya ESPLG tu. Dan kalau tak cukup, memang kena surat tunjuk sebab berkaitan dengan hari latihan ni. Memang ditekankan lah setiap tahun. Memang ada terlepas, ada staff sekolah kita yang memang kena buat surat tunjuk sebab lah pasal tak cukup hari bertugas tu. Jadi penting lah, dia kena berjawab surat tunjuk sebab tu memang masalah. Memang kalau ada surat tunjuk sebab tu. Okey, ada apa-apa lagi daripada PK, Cikgu Faizal, Cikgu Sepun? Okey, saya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya cuma nak beritahu tentang beberapa perubahan dalam portfolio Koko. Okey, jadi saya harap cikgu dapat ambil perhatian. Yang pertama, kalau kita tengok muka surat 29, pancaragam Setiausaha Nurul Husna. Jadi Nurul Husna saya ubah kepada AJK Pengakap. Tempat Nurul Husna digantikan dengan Anis Najwan. Okay. Seterusnya Pandu Putri Tunas Setiausaha yang baru Nur Atifah binti Ismail. Okay. Ganti tempat Anis Najwan. Tunas Kadet Remaja Sekolah. Okey, tempat Fitriah digantikan dengan Ustazah Sufiah binti Yaakob. Okey, Cikgu Fitriah jadi ahli jawatankuasa biasa. Seterusnya dalam kelab dan persatuan akademik, Persatuan Bahasa Melayu, Setiausaha Cikgu Nur Atifah saya tukarkan kepada Cikgu Siti Aminah binti Ismail. Jadi Cikgu Nur Atifah jadi AJK biasa. Seterusnya untuk sukan dan permainan, bola jaring. Setiausaha kalau ikut tu Siti Aminah binti Ismail, saya tukarkan kepada Ustazah Nurul Syahidah. Cikgu Siti Aminah jadi AJK biasa. Dan saya rasa akhir sekali bagi rumah sukan, Setiausaha bagi rumah Mak Kilau. Kalau ikut situ Ustazah Nurul Syahidah, saya tukarkan kepada Cikgu Fitriah binti Ahmad. Jadi Ustazah Nurul Syahidah jadi AJK biasa.
Nanti perubahan tu saya akan type, saya akan maklumkan dalam grup official Sri Negeri. Itu je, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Faizal. Ada apa-apa lagi daripada guru-guru lain ataupun KP-KP yang nak disampaikan? Cikgu Ros, ada apa-apa? Tak ada apa lah? Kalau tak ada apa, betul tak ada apa ni? Ada apa lagi Cikgu Zurami berkaitan dengan jadual? Tak ada apa? Cikgu Zurami ada kat sini? Jadual tak ada apa kot. Tak ada apa lah. Nanti akan update daripada semasa ke semasa. Kalau ada perubahan kita maklum lah. Okay. Ya. Okay, terima kasih Cikgu Zurami yang betul-betul lumur buat jadual, datuk supaya guru kelas dia sama dengan kelas yang diajar. Okay, ada apa-apa lagi daripada guru lain yang ingin disampaikan? Okay, maka dengan ini mesyuarat ini menunjukkan maka bermulalah segala bidang tugas cikgu yang melibatkan yang ada dalam buku pengurusan ni lah. Okay. Kalau ada update macam saya beritahu, kami akan post secara soft copy saja lepas ni dalam official, dalam e-book official. Okey. Jadi boleh macam saya kata tadi, guru kelas boleh datang ke sekolah secara jangan ramai lah, boleh datang. Kalau nak perlukan surat, boleh ambil di pejabat surat untuk bergerak waktu PKP. Kalau PKP masih dilanjutkan lah. Jadi nak ke mana-mana kena tunjukkan surat tersebut in case jika ada sekatan jalan raya. Tolong ambil surat tu daripada pejabat sekolah. Okey, berkaitan dengan untuk cikgu-cikgu baru lah, berkaitan dengan rumah ke penginapan semua, boleh rujuk kepada Puan Oslina kita. Dari segi untuk keperluan gaji apa semua tu, apa-apa diperlukan sila rujuk dengan Puan Oslina kita lah daripada semasa ke semasa. Okey. Okay, ada apa-apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, okay, last daripada saya minta tolong update kemas kini e-operasi tu bagi tarikh jadi tarikh 2021 sebab malam ni sehingga pukul 11.59 merupakan tarikh akhir untuk update. Nanti malam ni saya nak kena tick semua tu. Bila saya tick, saya akan kemakini semua tu, maksud dia semua guru di Sri Negeri telah kemakini data masing-masing ya. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa daripada saya rasa itu saja taklimat ataupun mesyuarat guru kita pada hari ini. Saya tangguhkan mesyuarat kita pada pukul 3.48 petang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.